Secara ringkasnya, untuk modul pada kali ini, kita akan membincangkan lebih tentang penjenamaan diri, pengurusan konten dan juga pengurusan media sosial. Sebelum itu, kita mesti ketahui tentang personal branding. Personal branding atau penjenamaan diri merupakan persepsi yang tertanam dalam fikiran orang lain tentang kita. Maksud yang paling mudah adalah bagaimana anda mempromosikan diri anda sendiri ke orang lain. Adik-adik pernah tak membuka TikTok dan tiba-tiba ramai influencer yang adik-adik kenal selalu terjumpa dalam FYP ke atau live? Itu adalah salah satu cara atau kaedah untuk bagi orang lebih mengenali diri kita di media sosial. Membina personal branding ini dapat memberi kesan yang positif untuk kehidupan, karier dan bisnes adik-adik. Abang percaya adik-adik semua suka kan kalau dikenali ramai? Dikenali ramai dianggap sebagai seorang yang mahir dan berkaliber. Apabila nama sudah berjaya menjadi sebutan masyarakat, automatik kita dianggap sebagai individu yang mahir dalam sesuatu bidang. Jom abang tunjukkan contoh kepada adik-adik. Siapa yang di sini suka melayan muzik bergenre balada dan rock? Pasti adik pernah mendengar nama rock band Mojo. Yang mana kumpulan Mojo ini tidak asing lagi di dalam dunia hiburan tempatan. Kumpulan rock moden Malaysia Indonesia ini yang ditubuhkan pada tahun 2012 telah memenangi pelbagai anugerah dan terkenal dengan lagu seperti Andai Ku Bercinta Lagi, Roman Cinta dan Dahsyat. Jom kita kenal lebih tentang ahli kumpulan Mojo. Inilah dia Edri Abdul Halim, merupakan salah seorang daripada anggota kumpulan KRU. Beliau juga merupakan penerbit muzik, pengubah lagu dan pemain keyboard kumpulan Mojo dan merupakan komposer nombor 1 di Malaysia. Hebat kan? Inilah dia Awira, penyanyi yang berpengalaman yang bakatnya ditemui melalui OIAM menyertai Semula Mojo pada Januari 2023. Dan telah memenangi anugerah sebagai artis baru terbaik di Anugerah Industri Muzik 2012. Kini mempunyai pengikut yang ramai di TikTok beliau dengan konten nyanyiannya. Tidak dilupakan juga, Joha, pemain drum berbakat dari kumpulan Nu Jazz Tilu, merupakan antara ahli kumpulan terawal yang dijemput oleh Edri untuk membentuk Mojo. Bagi adik-adik yang meminati bermain gitar, pasti adik-adik kenal dengan Abang Denny Mojo. Denny merupakan gitaris yang berpengalaman yang berasal dari Palembang, yang merupakan seorang komposer, penyusun terkenal dan telah bekerjasama dengan ramai artis tempatan di Malaysia. Kalau adik-adik dengar Abang Denny menggoreng gitar dia, rock! Mesti adik-adik tertanya kan, kenapa pentingnya personal branding ni? Untuk pengetahuan adik-adik, pentingnya personal branding untuk diri kita adalah untuk kita memperolehi kepercayaan dan jaringan perniagaan serta memperoleh kredibiliti diri kita sendiri. Membina personal branding ini penting kerana ianya dapat memberi kesan yang positif untuk kehidupan, karier dan bisnes adik-adik. Ini kerana antara kelebihannya adalah untuk adik-adik diyakini ramai dan juga mendapatkan lebih banyak pendedahan yang membawa kepada pengaruh positif dan berkesan, dan juga mendapat pengiktirafan dalam bidang kepakaran adik-adik. Sama juga macam ahli Mojo sebentar tadi, yang mahir dalam bidang konten muzik yang menjadikan ramai untuk merujuk dengan Mojo dari segi industri muzik. Bila dah dikenali, inilah peluang untuk seseorang influencer itu menjana pendapatan dengan menggunakan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Sama juga seperti influencer-influencer yang lain. Sebagai contoh, Khairul Aming. Khairul Aming sudah berjaya memasarkan sambal nyet di Shopee. Sehingga sekarang, beliau telah pun berjaya membuka cawangan sebanyak 2 buah kilang. Hebat tak? Ciri perlu ada dalam personal branding. Terdapat beberapa ciri yang perlu ada bagi membentuk seorang influencer yang dapat membantu dalam pembangunan personal branding diri adik-adik. Yang pertama, iaitu minat, kemahiran dan pengetahuan dan matlamat. Minat.
Untuk menjadi seorang influencer, sudah semestinya adik-adik memerlukan minat untuk bidang yang adik ceburi. Dengan minat yang tinggi, adik-adik akan nampak dengan lebih jelas untuk misi dan visi yang adik-adik ingin capai. Dengan melakukan sesuatu perkara dengan minat, ianya mampu memberikan motivasi dan semangat kerana melakukan perkara yang kita suka. Jadi dengan ini, sekiranya datang apa sahaja rintangan dan halangan, kita mampu hadapi dengan hati yang terbuka dan tidak mudah berputus asa. Dengan meneruskan usaha untuk perkara yang kita minati, tidak mustahil untuk kita kecapi impian kita pada satu hari nanti. Selain itu adik-adik pun perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan. Ramai masyarakat kita bertanggapan bahawa menjadi seorang influencer ni tidak memerlukan kemahiran dan pengetahuan. Hanya sekadar menunjukkan wajah dan meyakinkan pelanggan untuk membeli sudah mampu menjadi seorang influencer. Salah tu. Tidak gunalah menjadi seorang influencer sekiranya kita tidak mempunyai ilmu dan kemahiran untuk melakukan perkara sebagai influencer. Kerana ianya merupakan salah satu faktor untuk adik-adik menjayakan sesuatu perkara yang adik-adik minat. Barulah orang melihat adik-adik sebagai seorang influencer yang berpendidikan dan berpelajaran. Pelajari lebih tentang perkara yang adik-adik ceburi. Sebagai contoh, sekiranya adik-adik meminati pembuatan video, jangan terlalu selesa dengan hanya berbekalkan pengetahuan yang adik-adik ada sekarang ini. Tingkatkan lagi kemahiran dan pemahaman adik-adik dari segi pengurusan kamera shot, storyboard dan sebagainya. Semakin tinggi kemahiran dan pemahaman adik-adik, semakin tinggi nilai yang adik-adik boleh dapat di pasaran industri. Jangan risau sekiranya adik-adik merasakan tidak mempunyai kemahiran, kerana adik-adik boleh menghadiri kelas atau seminar yang boleh mengasah kemahiran dan pengetahuan adik-adik. Yang ketiga adalah matlamat. Apa maknanya matlamat bagi kita? Tentukan matlamat yang adik-adik ingin kecapi. Tentukan sasaran dan juga impian yang adik-adik rancang sama ada 5 atau 10 tahun ke hadapan untuk diri adik-adik. Tanpa matlamat yang jelas, adik-adik akan cenderung untuk melakukan perkara yang akan menyimpang atau menjejaskan kredibiliti adik-adik sendiri. Amat bahaya sekiranya dibiarkan tanpa panduan. Ibaratnya, berlayar ke laut dengan kapal tanpa nahkoda dan destinasinya. Ianya akan mengakibatkan adik-adik tersesat di tengah lautan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tak nak kan? Jadi, sentiasa lakukan konten dan profil adik-adik untuk mengesan kelemahan supaya boleh diperbaiki dan diperjelaskan lagi untuk matlamat adik-adik. Macam mana kita ingin membuat persediaan membina personal branding? Tak lain dan tak bukan, kita perlu mempunyai objektif, penanda aras, kekuatan dan keunikan diri, penampilan dan perwatakan menarik, serta kemahiran dan pengetahuan. Agak-agaknya, apa persediaan yang perlu dibuat sebelum membina personal branding? Sudah semestinya, adik-adik perlu tentukan objektif adik-adik. Apa objektif terpenting dalam hidup adik-adik? Kenapa adik-adik inginkan untuk membina branding? Adakah adik-adik nak menjana pendapatan untuk keluar dari kesempitan hidup? Seterusnya, adik-adik perlu meletakkan penanda aras. Adik-adik boleh letakkan sesiapa sahaja yang berkaitan atau mempunyai persamaan konten seperti adik untuk diikuti, menjadi pesaing dan panduan adik-adik untuk berjaya. Sekiranya konten adik adalah tentang muzik, adik boleh meletakkan Mojo sebagai penanda aras. Atau mungkin adik ingin berniaga pakaian wanita. Zalora dan Zara adalah penanda aras yang sesuai. Ikut kesesuaian adik-adik. Tonjolkan kekuatan dan keunikan diri adik-adik. Cari kekuatan dan perkara yang berbeza tentang adik dengan orang lain di luar sana. Apa keunikan yang adik ada dan boleh menjadi asbab untuk orang mengenali adik-adik dengan lebih cepat. Seterusnya, sebagai seorang influencer, sudah semestinya kita perlu menjaga penampilan dan perwatakan kita.
Penampilan dan perwatakan perlulah dijaga dan sentiasa kelihatan menarik. Penampilan yang menarik merupakan salah satu faktor masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan untuk mengenali kita dengan lebih dekat. Yang terakhir, tingkatkan kemahiran dan pengetahuan adik-adik. Selain daripada bakat, kemahiran dan pengetahuan juga penting untuk mencipta personal branding. Adik-adik kena mempelajari dan mahir dalam kemahiran berkomunikasi dengan orang luar untuk tampil lebih yakin apabila bercakap dengan audien adik nanti. Pengetahuan dan prestasi juga penting untuk adik kekal relevan dalam platform media sosial. Janganlah terlalu berani dan memainkan isu sensitif atau isu perkauman sehingga menyebabkan imej adik-adik sendiri dipandang serong. Jadilah seorang influencer yang memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Abang percaya adik-adik yang ada TikTok tu pasti dah familiar dengan step-step influencer ni kan? Antara perkara yang digunakan seorang influencer untuk menarik audien dan meningkatkan penjenayaan diri ialah dengan melakukan kesemua aktiviti di bawah. Contohnya, konten. Iaitu vlog kehidupan harian, persekitaran bisnes, rutin harian, tak kisahlah makeup ke gym ke kan. Macam tu lah. Selepas itu, produk review. Yang mana produk-produk sponsor yang perlu mereka review dari syarikat-syarikat yang besar. Selain itu, interaksi dengan followers. Engagement dengan followers dalam media sosial, berbalas komen, jawab soalan dengan followers itu adalah sangat penting. Tidak dilupakan juga, kolaborasi dengan influencer yang lain, yang mana kolaborasi bersama influencer yang lain mampu meningkatkan lagi engagement kita. Setelah melalui step-step ini, adik-adik boleh melakukan pengiklanan dan promosi untuk menjana pendapatan. Macam itulah kehidupan sebagai seorang influencer.